Setiap orang ada kisah tersendiri. Semua orang ada story hidup masing-masing, betul tak? Dan semua orang ada pengalaman dia, liku-liku perjalanan hidup dia. Dan seandainya kita dah capai sesuatu perkara, Alhamdulillah. Definitely kita kena belajar perbaiki kesyukuran kita. But at the same time, kita kena rasa hargai diri kita. Dan of course, kita nak bantu lebih ramai orang. Tapi, poin yang saya nak sampaikan di sini adalah sebalik setiap orang ni ada story yang menyebabkan dia berada di mana dia berada sama ada kejayaan ke ataupun minta maaf mungkin dia belum berjaya lagi. Ada kisah di belakang dia. Kita tak boleh nak judge orang tu, kita tak boleh nak menghukum orang tu sehingga ataupun unless kita tak minat nak tahu ataupun sehingga kita tahu kenapa dia buat apa yang dia buat atau kenapa dia berada di mana dia berada sekarang. So now saya sekarang ni memperkenalkan dua orang sharer yang akan berkongsi pengalaman juara mengenai bisnes yang mereka lakukan. So berkongsi yang pertama adalah dipersilakan Cik Rozana Rashid untuk unmute your mic. Okey, boleh dengar tak? Boleh. Okey, sebelum kita start, boleh tak Cik Rozana memperkenalkan nama dan tengah buat apa sekarang? Okay. Nama saya Rozana. Okay, so sekarang saya sebenarnya buat bisnes New Skin ni full time lah. Okay. Okay, so berapa lama Cik Rozana dalam bisnes ni, dalam bisnes New Skin? Okay, saya dalam bisnes ni dah tahun ni, insyaAllah bulan 7 nanti insyaAllah akan jadi 15 tahun. Wow, lama. Lama 15 tahun. Okay. So macam mana Cik Rozana boleh terjumpa dengan bisnes New Skin? Okay, so saya percaya maybe terjumpa. Sebenarnya macam banyak orang cakap New Skin ni bukan macam terjumpa saya yang jumpa, tapi mungkin New Skin yang jumpa saya. Okay, so bagi yang baru-baru kan, selalunya ni bisnes ni special sikit. Kita tak cari tapi bisnes ni akan cari kita. Kenapa? Mungkin kita dulu macam Cik kan suka nak cari sesuatu lah yang berbeza untuk dapatkan pendapatan selain daripada pekerjaan. Okay, kenapa? Pasal Cik percaya satu hari nanti kita mungkin macam sekarang kita masih sihat semua kan, mungkin kita boleh bekerja, tapi apa akan jadi kalau misal kata satu hari nanti kita tak boleh bekerja? Okay, mungkin dari segi kesihatan ke atau tak ada keupayaan untuk kita bergerak ataupun minda ke, kita tak tahu itu salah satunya. So lagi satu yang Cik tengok sampai bila kita nak bekerja. So pada waktu tu Cik baru bekerja bekerja selama dah 7 tahun gitulah. Okay, tapi buat masa tu otak ni selalu berfikir macam apa sampai bila kita boleh bekerja lah. That means sampai bila takkan selama-lamanya kita bekerja kan. Takkan kita tak ada retire. So pasal di Singapura, saya daripada Singapura. So macam di Singapura ni kalau kita tengok, kalau kita tak ada macam pekerjaan, rasa macam tak mudah lah untuk kita tinggal dengan senang di Singapura. Mesti ada pekerjaan lah. So maknanya mesti ada income. So itu yang buat Cik tercari-cari apa selain daripada bekerja yang boleh saya lakukan. Jadi macam one day kalau misal kata saya nak retire daripada pekerjaan, saya boleh. So apa pekerjaan sebelum New Skin dan kenapa Cik berhenti pekerjaan tersebut? Tak sayang ke selama 7 tahun bekerja? Okay, so pertama sekali saya seorang pharmacist. Okay, masih ada license untuk jadi pharmacist lah. Okay, pasal bagi saya macam license tu nak dapat tak mudah. So saya akan still hold on to it lah. Tapi saya tak bekerja sebagai pharmacist sekarang. Okay, so apa yang saya cakap tadi? Kenapa lepaskan pekerjaan? Kenapa berhenti kerja tu? Okay. So kenapa berhenti? Pasal kan Cik cakap kan, Cik tercari-cari benda yang boleh saya lakukan
selain daripada bekerja untuk dapatkan pendapatan. So salah satunya yang kita tahu sebagai orang Islam juga adalah perniagaan, betul tak? So perniagaan adalah sesuatu yang kita sebagai seorang Islam tidak boleh macam deny ataupun kita perlu carilah satu perniagaan, because cik rasa kalau memang daripada kecil memang ada niat yang cita-cita, cuma cita-cita dia macam tak clear, tapi yang clear ialah saya nak jadi orang yang berjaya, yang misal kata kalau saya kirakan kaya lah, kaya to the extent that kalau duit tu kita boleh beli apa-apa yang kita nak bila-bila masa, dan paling penting dapat beri kepada ibu bapa lah. Pasal cik seorang wanita kan, so kalau kita dah berumah tangga, saya tak nak mengharapkan 100% kepada suami saya untuk dapatkan duit untuk kasih ibu bapa saya, betul tak? Betul-betul. Kalau tidak, kalau kita nak kasih lebih tak boleh, kita kena minta. So saya rasa sentiasa wanita kena ada income sendiri. So bila saya nampak peluang yang saya ada sekarang ni bersama Nu Skin, saya dapat tengok macam apa saya punya future lah. So macam tadi satu first, saya tahu kemungkinan macam mungkin dalam 1-2 tahun mungkin belum boleh melepaskan pekerjaan, tapi insyaAllah mungkin dalam 5 tahun ke depan saya boleh berhenti bekerja, tapi saya boleh buat bisnes yang dapat beri pendapatan yang lumayan tanpa saya bekerja pada seseorang. So kerana itu saya rela lepaskan pekerjaan itu kerana saya nampak sesuatu yang lebih besar lagi daripada just pergi ke kerja dan dapat gaji bulanan lah. So apa perbezaannya kehidupan sekarang dengan sebelum like after dia Okay, so paling pertama sekali first saya dapat berhenti bekerja. Okay, so kadang-kadang kalau orang tengok macam apa susah sangat, banyak orang yang tak bekerja pun kan. Tapi bila saya masa satu hari tu bila saya beritahu rakan kerja cik tentang keputusan yang cik ambil untuk berhenti bekerja, actually rakan kerja cik tu pada masa tu dia adalah seorang actually dia ada doktor lah, dia ada master PhD. So dia seorang doktor dalam bidang dia lah. So dia memberitahu cik satu perkara, dia cakap wow, kalau dia rasa macam kalau boleh dia dapat berhenti alangkah baiknya. So pada masa tu dia pun memberi satu macam terus satu poin yang mungkin dia punya gaji dia besar maksudnya. Okay, pekerjaan dia bagus, gaji dia besar, tapi satu yang dia tak ada adalah kebebasan untuk membuat pilihan. Tapi pada masa tu dengan adanya peluang bisnes yang cik ada ni sekarang, cik dapat ada buat pilihan, ada pilihan. So ada pilihan ni adalah sesuatu yang sangat-sangat bagi cik adalah nikmat terbesar lah, because banyak orang hidup di dunia ni tak ada pilihan. Betul. Dalam apa-apa pun tahu, dari segi macam tak kisahlah. So macam perbezaan hidup saya sekarang dengan dulu adalah saya ada banyak pilihan. Okay, so pada besok hari mungkin saya nak pilih untuk bekerja pada jam 10, saya boleh. Okay, tapi kalau besok pagi saya pilih untuk tidak bekerja langsung pun saya boleh. Okay, ataupun besok saya nak pergi keluar untuk jalan-jalan untuk untuk sihatkan badan, saya boleh. So bagi saya tu yang pertama lah, saya mempunyai pilihan. Nampak macam sikit, tapi pilihan ni beri kita sebagai manusia ni satu nikmat yang terbesar tau. Pasal bila kita ada pilihan, kita lain perasaan dia. Kalau tak ada pilihan tu yang kita tak lain. Ya. So lagi satu, bila dengan adanya platform ni, alhamdulillah saya dapat jaga kesihatan dengan lebih baik. Bukan itu saja, dapat jaga kesihatan suami dan anak dan juga ibu bapa juga. Walaupun dulu saya seorang farmasis, tapi saya tak boleh bukan kita garanti, tapi saya sebagai farmasis saya pun tak boleh garanti macam mana nak elakkan mak dan ayah saya daripada sakit nanti. Tapi sekarang dengan adanya bisnes platform yang saya ada ni, saya boleh bantu mak dan ayah saya, keluarga saya untuk menjalani hidup yang lebih sihat. Jadi kita boleh elakkan penyakit daripada datang. Okay? So itu satu. Then of course lah, duit kita jangan cakap. Pasal duit ni very subjective. Okay? Tak semestinya orang ada income banyak
hidup dia senang. Okay? Betul. Tapi bagi Cik, ya, alhamdulillah lumayan. Maksudnya kalau hari ni Cik nak buat sedekah, Cik boleh. Kalau ada orang minta sedekah, Cik boleh kasih. So bagi Cik tu is alhamdulillah. Itu paling penting kan, because actually orang yang kaya adalah orang yang dapat memberi lebih. So itu adalah perbezaan lah, because so itu bagi Cik adalah perbezaan yang tak boleh dapat lah daripada dulu bila Cik bekerja. Is it wake up call? Yalah, dia bukan yalah, something like that. Maksudnya bila Cik dapat buat keputusan untuk berhenti bekerja tu, dan bila kawan Cik cakap yang dia cakap wow, at least you can quit your job, I cannot. So at that point Cik rasa macam wow, nampaknya macam ya, walaupun orang tu bergaji besar, actually 5 figure, tapi dia tak boleh lepaskan pekerjaan ni walaupun dia tak suka. Kenapa? Pasal dia perlukan pekerjaan itu. Oh. Maksudnya dia perlukan gaji tu. Kerana the moment dia tak bekerja, dia tidak akan ada gaji tu. So Cik daripada dulu tak nak ada perasaan macam ni. Maksudnya kita tak nak ada dalam keadaan yang tak suka pun buat pekerjaan tu, saya kena teruskan kerana saya perlukan gaji tu. Jadi macam kita kena trap lah. So sebelum kita kena trap, kita keluarkan diri kita dulu dan cari ikhtiar lain dan berusaha dulu, baru kita baru boleh dapatkan apa yang kita nak lah. So untuk yang muda-muda ni, semua orang muda-muda kan, so kita jangan takut buat sesuatu, kita buat aja, ikut apa yang kita betul-betul impikan. Okay, apa yang kita perlu lakukan ialah bekerja keras. Sekarang kat sini pun ada mentor macam Afiq ni semua kan, so kita sama-sama bekerja bersama dan capai apa-apa impian yang kita nak lah. So kalau you all macam baru 20, let's say lah 20 10 tahun ke depan, you all dah 30 tau. Betul-betul. Maksudnya masih muda. Masa Cik mulakan, Cik dah umur 30. So sekarang Cik dah 45. Okay, so kita jangan nanti bila umur kita dah 40-an, kita dah dalam keadaan yang kita tak boleh tercepit, kita tak boleh keluar daripada keadaan tu, itu paling tak bagus. And the worst part, kalau kita tak ada kesihatan, for example kita tak boleh bekerja kan, then apa? Kan? So tapi sekarang kita masih boleh buat pilihan, kita masih boleh bekerja, kita buat. Jangan tunggu-tunggu. Ya, sebab tu lah. Sebab tu setiap manusia dia diberi pilihan sama ada dia nak ke arah, dia sama ada dia pilih jalan yang betul ataupun pilih jalan yang salah. Sebab pilihan tu kat tangan kita. Kita yang pegang pilihan tu, kita yang pilih. So in the end, kalau kita pilih jalan yang betul, kita akan, in the end kita akan lebih gembira dan lebih bahagia lah. Maksudnya lagi satu, you all always believe dengan gut feeling. Rasa hati macam apa? Kadang-kadang kita ada macam naluri. Kalau kita dapat naluri, itu sebenarnya adalah tanda yang Allah berikan kepada kita. So kita jangan stop, tapi kita teruskan. Okay, tapi of course lah kita kena langkah dengan bismillah lah, because Allah dah beri kita idea ilham tu kan. Kita teruskan, jangan takut-takut. Last soalan. Apakah cabaran yang Cik pernah lalui yang paling orang kata tak mudah untuk Cik hadap lah semasa dalam bisnes ni? Okay, so actually cabaran dia nampak macam bukan cabaran, tapi bagi saya ialah cabaran, because Cik adalah orang yang family oriented tau. Maknanya kalau selain daripada di rumah, saya pergi kerja, balik kerja saya akan di rumah. So bila saya mulakan perniagaan ni, itu yang paling tak comfortable. Maksudnya bila saya perlu keluar, setiap malam saya akan keluar daripada rumah untuk jumpa orang. So ini nampak macam tak I think untuk budak-budak muda sekarang taklah apa-apa tapi dulu kita tak ada Zoom ni semua tau. Kita tak ada online ni semua, tak ada Facebook, tapi kita perlu jumpa orang physically. So setiap kali saya keluar daripada rumah selepas kerja tu, saya very uncomfortable. Pasal saya nak bersama keluarga, tapi saya tahu saya perlu macam buat sacrifice ni kerana saya nak future yang macam ni. Sekarang saya boleh pilih kalau saya nak di rumah ataupun di luar. Tapi dulu saya bila saya buat keputusan, setiap malam saya kena keluar untuk jumpa orang, walaupun saya tak comfortable lah, paling takut sangat. Then of course lah, jangan cakap rejection memang banyak. Tapi for me baru-baru ialah affected, tapi lama-lama kita pun belajar kan. So
rejection ni not a problem anymore. In fact, saya pun tak rasa dia sebagai rejection at all sekarang pun. Tak kisah kalau orang tu tak nak pelik ke, kalau orang tu tak nak join ke, tak kisah. Because for me, tu pun bagi saya ialah mungkin belum rezeki orang tu ataupun belum rezeki saya juga. So saya punya tugas ialah sampaikan. Tapi kalau orang tu tak nak menerimanya, tak apa. Mungkin belum waktu dia. Mungkin dia akan ambil masa dalam 2-3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, siapa tahu Itu adalah cabaran yang terbesar. Okay. So macam mana Cik handle cabaran atau situasi tersebut? Actually satu leader dulu pernah cakap kalau sesuatu yang kita takut macam takut nak buat, tidak akan bawa kita kepada kejayaan, then kita jangan fikirkan sangatlah. So bila perkara tu macam dulu pun Cik pun takut nak drive sendiri juga. Dulu lah nak drive, macam kita kan nak pergi macam-macam tempat kan. So drive, bila kita drive dapat bantu. So bila perasaan tu takut sangat. Tapi bila Cik fikirkan kerana kalau saya drive, saya dapat pergi ke tempat dengan lebih cepat. Then saya terus tak fikirkan tentang perasaan takut tu lah. Tapi fokus pada boleh mencapai goal-goal yang lebih besar. Ya, betul. Ya, firstly kita kena berani mencuba benda baru walaupun kita rasa benda tu kita tak mampu ataupun kita takut nak cuba. Betul tak? Ya. Tapi insyaAllah sekarang zaman dah berubah banyak sangat. Because sekarang kita tak perlu sangat jumpa orang banyak-banyak. Kalau jumpa, baguslah. Tapi pasal kita punya business global kan. So sekarang kita ada Facebook, macam Zoom ni semua, macam FaceTime, WhatsApp call. So kita boleh gunakan ni semua untuk memudahkan lagi urusan kita. So dah tak adalah cabaran-cabaran ni lagi Mungkin ada cabaran lain tapi tak sama macam yang Cik tadi So insyaAllah cabaran dia lebih sikit, lebih mudah lah untuk kita tu langkah. Ya, betul. So itu saja yang saya terima kasih kerana memberi kata pengalaman, menceritakan pengalaman Cik. Yang saya harap anda semua dapat manfaat daripada pengalaman yang Cik Rozana ceritakan. So kita seterusnya dipersilakan Cik Rozani Rashid untuk unmute your mic. Silakan, selamat malam Cik Rozani. Sebelum tu Cik boleh kenakan nama terlebih dahulu. Okay, nama Cik Roziani Rashid. Okay, and I think panggilan manja dan mesra ialah Oji. So boleh panggil Cik Oji ataupun Kak Oji. Okay, daripada mana Sorry. Boleh tak daripada mana, buat apa? Okay, saya teruskanlah introduction ya. Okay, so Cik Oji, saya kan sebenarnya dulu seorang guru, guru biologi dan sains di sekolah menengah di Singapura lah selama 7 tahun. Sebelum saya berkecimpung menjadi seorang usahawan. Sebelum Cik Oji buat bisnes ni, Cik Oji seorang cikgu kan? So kenapa Cik Oji tergerak hati untuk join bisnes Nuski ni? Okay, so macam tadi sebenarnya Cik Oja lah, yang Cik Rozana tadi tu kembar saya. Kita sama tak? Okay, so 7 tahun setelah mengajar di sekolah, Cik sebenarnya di persimpangan dilema. Di persimpangan dilema kerana Cik masa tu anak Cik dah 3 dan anak saya Nasrullah tu masa tu dia baru 7 tahun. Tahun hadapannya dia akan ke primary 1 ataupun darjah 1. So Cik dah mula fikir macam okay, pasal sekarang ni Cik sedang mengajar, Cik tak ada masa untuk anak-anak Cik. So Cik dah boleh fikir yang tahun depan pun Cik akan tak ada masa untuk anak-anak Cik, dan anak-anak Cik ni sekarang dah membesar dan perlu Cik punya attention. So kata guru kan, tapi anak-anaknya tak diajar. Cik dah tengah macam fikir, lepas tu Cik cakap mungkin ada cara lain untuk kita dapat income ataupun dapat menjana pendapatan dalam masa yang sama. Cik boleh ada masa untuk keluarga Cik. Okay, faham. So, apa impak ataupun kesan kepada bisnes Nuski ni kepada Cik Oji? Kesan New Skin Okay, kesan dia banyak. First, mula-mula sekali dia memberi
perubahan dari segi cik punya karakter ataupun cik punya apa tu, personality. Okay, so macam Cik Oja juga, Cik pun seorang pemalu. Walaupun Cik seorang guru banyak orang cakap, boleh lah guru boleh berbual dengan orang. Tapi jangan lupa dulu Cik berbual dengan anak-anak yang muda. Macam, yelah orang-orang muda. So kita sebagai guru, kita ada, kata orang tu ada pangkat lah. Jadi bila kita berbual, kita rasa yang anak-anak murid tu dengan kata kita. Tapi sekarang bila Cik berkecimpung di dalam bidang usahawan ni, Cik perlu berbual dengan berbagai jenis lapisan orang. Okay, so dari dalam Cik punya pengalaman untuk proses untuk menjadi seseorang yang berjaya dalam bisnes ni, Cik melalui detik-detik di mana Cik harus memberanikan diri, jangan malu bila berbual. Mula-mula Cik mula-mula macam ni. Okay, sekarang ni saya ada 18 orang kan. So sekarang ni 18 orang. Tapi Cik pernah berbual dengan beratus orang ataupun di event New Skin yang lebih besar. So mula-mula takut, lama-lama kita biasakan diri, kita belajar. Lepas tu kita sekarang dah sebagai dalam apa yang Cik dapat lah dalam bisnes ni, Cik sekarang dapat boleh insyaAllah lah boleh berbual dengan berbagai lapisan masyarakat, boleh berbual dengan orang-orang yang dah berjaya, doktor-doktor, siapa-siapa lah. So itu adalah salah satunya. Lagi satu kesan yang lagi satu yang amat mendalam macam tadi Cik Oja katakan ialah kita mempunyai pilihan. Okay, so sebagai orang Islam kan, sebenarnya Allah jadikan kita semua ciptaan yang terbaik dan kita ada pilihan dalam hidup ini. Okay, so itu Cik rasa nikmat dia. Pasal kalau dahulu kan, even Cik nak makan masa tengah mengajar, okay, of course mengajar tak boleh makan lah kan. Tapi bila Cik ada break kan, masa Cik ada break di sekolah, Cik nak makan pun tak boleh. Rasa macam sedih sangat lah pasal perkara yang simple seperti makan dan perkara yang paling penting untuk Cik kan, makan, Cik tak boleh ada control. Tapi sekarang ni Cik boleh ada control. Macam Cik rasa macam, oh saya tak nak keluar dalam pukul 9 pagi lah, saya nak keluar pukul 10 pagi. Boleh. Cik akan beritahu Cik punya pelanggan yang Cik akan keluar pukul 10 pagi. So kita choose. For example dulu Cik punya suami bekerja shift. So bila Cik menjadi seorang guru, kita selalu tidak jumpa. Tapi sekarang bila Cik dalam bisnes New Skin ni, Cik akan aturkan Cik punya appointment. Kalau misal kata suami Cik pergi bekerja, Cik akan pergi appointment lah. Tapi kalau dia ada di rumah, Cik akan cuba kurangkan appointment ataupun Cik akan buat delivery bersama Pak Cik. Okay. So semua macam adakan masa bersama. So choice tu very important. Saya ada pilihan. Rasa macam penting lah kita sebagai, macam bila kita ada pilihan, kita rasa saya seorang individu, seorang manusia ni jadi penting dalam dunia ni kan. Pasal kalau tak ada pilihan, kita macam tak penting. Okay, then lagi satu of course lah masa bersama keluarga. Pasal dahulu, sekarang anak Cik semua dah besar-besar dah. Yang paling kecil tahun ni dah 17 tahun, yang besar dah 21 tahun. So sekarang mungkin mereka tak perlukan kita, tapi masa-masa yang mereka perlukan Cik dahulu tu, masa diorang dalam usia 7, 8, 10 semua tu, Cik ada bersama mereka. Okay, dan itu adalah penting untuk Cik kerana sebagai seorang guru, Cik dah nampak yang kesilapan ataupun punca masalah anak-anak menjadi sukar untuk nak belajar ataupun sukar untuk dengar kata adalah kerana kurang kasih sayang di dalam rumah ataupun kurang masa bersama atau kurang keuangan pun menjadi masalah juga. So apa yang Cik nampak dalam bisnes New Skin ni, Cik, pasal kita tak boleh ubah sebagai seorang guru kan, Cik tak boleh ubah banyak sangat untuk anak seseorang anak murid tu. Tapi Cik nampak yang bila dalam bisnes New Skin ni, Cik boleh bantu ibu bapa untuk ada masa untuk keluarga, dapat menjana pendapatan yang lebih banyak, dan lepas tu menjadi individu yang lebih baik. Kerana dalam, kan betul kan Ruzana, kalau kita dalam bisnes, dalam seorang usahawan, kita perlu jaga kita punya tingkah laku dengan masyarakat, tingkah laku dengan orang ramai. Jadi kita sendiri nak kena jadi orang yang lebih baik, baru kita boleh berjaya dalam bisnes. So tu dia punya nikmat-nikmat lah dalam bisnes ni. Apa cabaran yang tak mudah yang Cik lalui, yang Cik hadapi?
semasa buat bisnes ni? Okay, cabaran dia banyak. Sebenarnya cabaran tu Cik equalkan ataupun Cik samakan dengan perkenalan. Pasal okay, kalau of course lah macam Afiq dulu masa baru nak belajar jalan, Afiq tak ingat lah kan, suka ada sukar duka, ada suka duka dia nak belajar jalan. Siapa ingat masa dulu? Tak ingat kan? Tapi kalau kita tengok anak-anak baby kan, cakap nak jalan je jatuh, nak jalan je jatuh. Tapi kenapa dia tak give up? Pasal dia tahu yang berjalan tu dia punya rewards dia ataupun dia punya best dia tu memang teramat sangat lah. So mesti nak kena jalan. So dalam bisnes ni, of course, kenapa kita rasa macam cabaran kan? Kerana kita baru dalam proses menjadi seorang usahawan. Kebanyakan kita, ibu bapa kita ataupun keluarga kita ada asal sebagai seorang pekerja lah. Okay? And that is common. Pasal sebagai seorang guru pun, Cik akan selalu galakkan anak murid. Cik dulu apa tahu nasihat Cik? Belajar betul-betul, nanti dah belajar betul-betul, dah dapat markah yang baik, boleh dapat pekerjaan yang baik. Tak ada orang cakap dah belajar betul-betul boleh jadi bos. Tak ada kan? So kitanya cikgu semua tak ajar. Pasal cikgu pun bukan bos, macam mana dia nak ajar orang jadi bos? Okay, so salah satu cabaran ialah untuk Cik personally, Cik punya keluarga yang terdekat sekali, mungkin saya pun rasa yang macam suami Cik lah example, dia tidak menggalakkan sangat Cik masuk dalam bisnes ni. Okay, mungkin kerana dia tak tahu ataupun tak faham apa rewards dalam bisnes ni lah. Apa yang Cik boleh dapat dalam bisnes ni. So mula-mula. Tapi sekarang dia adalah penyokong Cik yang kuat sangat. Kerana dia tahu yang Cik ada banyak masa untuk keluarga. Dan dia enjoy lah ada time dengan Cik. Okay, so tu satu. Suami. Okay, so saya tak tahu, mungkin anda yang masih muda, mungkin anda punya cabaran ialah ibu atau bapa tidak galakkan anda membuat bisnes miskin. Okay. So untuk Cik ialah suami Cik. Okay. So suami, okay. So kita kan sebagai isteri, dalam Islam pun kita perlu minta izin suami kan. Okay. So tapi apa yang Cik buat is, Cik beritahu suami Cik yang Cik nak buat bisnes ni. Kalau tidak, Cik akan berhenti kerja. So ni dua. Pasal sebagai seorang isteri, kita pun tak digalakkan bekerja lah. Pasal kitanya fokus di rumah melayan suami. Jadi saya beritahu suami saya buat pilihan. So lelaki ni kita kena kasih dia pilihan. So maybe senang je. Kalau orang tanya kita kenapa nak buat bisnes ni, kadang-kadang kita boleh tanya dia balik, kenapa saya tak boleh buat bisnes ni. Jangan takut. Tanya soalan dengan soalan. Jawab soalan dengan soalan. So saya beritahu suami saya either nak berhenti kerja ataupun saya buat new skill. So of course suami saya tak suruh saya berhenti kerja kerana di Singapura ni kita perlukan, kalau kita nak hidup yang kata orang tu selesa, kita perlukan dua-duanya bekerja lah. Okay, sedih kan? Sedih. Jadi saya beritahu suami saya nak saya bekerja ataupun nak saya berhenti kerja ataupun buat new skill. So of course dia cakap okey lah buat new skill. Okay, jadi apa yang saya buat kan? Saya betul-betul berusaha dan tunjukkan result yang bagus pada suami saya. Okay, jadi saya akan beritahu yang saya dapat income sama macam saya dulu sebagai guru. Lepas tu saya ajak dia pergi jalan-jalan maknanya saya capai target saya, iaitu saya dapat menang trip, insentif trip daripada New Skin. So saya pernah ajak suami saya ke Europe, saya pernah ajak suami saya ke Phuket. So tu kasih dia nampak yang bisnes ni best sangat. Okay, so kita mesti tunjuk result lah. So sama juga dengan ibu bapa kita ataupun sesiapa yang menghalang kita, kita perlu first kan kita mesti yakin yang ini adalah pilihan kita, dan bila kita membuat pilihan, kita mesti berkomited, bersungguh-sungguh, tunjukkan kejayaan kita dan berusaha sesungguh-sungguh so that ibu bapa kita tak akan rasa yang kita waste time, ibu bapa kita tak rasa yang kita tak berjaya, tapi mereka kalau nampak result dia, mereka akan macam suami saya, dia akan lagi sokong lagi. Kalau saya kat rumah, saya tak buat apa-apa, nanti dia cakap, tak ada appointment ke? So dia akan galakkan saya pergi appointment pula. Okay? So itu salah satu cabaran lah. Lagi satu cabaran yang saya rasa besar sangat, dan Alhamdulillah sekarang dah settle semua cabaran tu, iaitu bila saya jumpa orang dan beritahu tentang MLM ataupun network marketing, mereka akan cakap, ni tak boleh buat tau, ni haram. Scam. So saya tak tahu lah, walaupun scam ke apa kan. Okay, so tu adalah salah satu cabaran. So, apa yang
Cik Oji dan Cik Oja dan grup kita buat is kita jumpa ustaz, kita dapatkan penerangan, dan Cik tak jumpa ustaz sembarangan kerana kalau ustaz tu tak faham MLM, dia tak boleh beri nasihat. Jadi Cik jumpa ustaz yang dah pernah buat MLM dan dia explainkan yang bisnes New Skin ni insya-Allah halal. Okay, maknanya kita tak benda ni memang boleh buat lah dalam Islam. Dan Alhamdulillah sekarang di Indonesia kita pun dah ada syariah, division syariah di mana mereka dah halalkan bisnes New Skin. Kita tak perlu bimbang lagi. Okay, cuma di Singapura kita tak boleh ada cop halal tu lah. Pasal kita ada bank, kita masih ada bank konvensional Kita tak gunakan bank Islam. Okay, so tapi memang dasarnya bisnes ni halal. Kerana kalau tak halal kan, saya tak akan buat lah. Dengan lagi satu cabaran ni, dalam bisnes New Skin ni, banyak orang ingatkan kita adalah seorang peniaga. Okay, now, peniaga dengan usahawan lain Peniaga tu maknanya kita jual je. Jual. Tak ada sistem. Tapi usahawan, kita ada sistem. So, maybe some of you macam Afiq asyik ajak pergi training kan. Memang sepatutnya kerana kita nak ubah kitanya minda ni jadi seorang usahawan. Kita nak ada sistem. So macam apa Afiq buat ni, setiap Selasa dia ada training untuk dia sendiri dalam bahasa Melayu kerana dia nak anda semua ni ubah kitanya mindset menjadi mindset seorang usahawan. Bukan seorang pekerja. Okay, tapi peniaga lain. Peniaga tak payah datang meeting pun boleh. Pasal dia boleh jual online, dia boleh jual kat mana-mana, tapi dia akan terus berjualan. Dan Cik tak minat tu sangat pasal Cik nak, remember Cik punya reason kenapa Cik nak buat New Skin is Cik nak ada masa untuk keluarga. So Cik punya business harus ada sistem. Okay? Okay, so itulah Cik punya cabaran-cabaran dia lah. Alright. Tapi satu Cik dah siapkan, jangan takut dengan cabaran lah. So anggap cabaran ni sebagai salah satu cara untuk kita belajar daripada situ. Okay, kerana macam tadi Cik Oja ada mention belajar daripada kesilapan. Yes, belajar daripada kesilapan, betul. Lagi satu, kalau dalam bisnes sebagai usahawan ni, kita akan boleh dianggap sebagai mentor. Mentor tu maknanya apa? Mentor tu maknanya kita dah lalui benda tu. Ya, so untuk nak jadi, kalau macam kita tak go through benda tu kan, macam mana kita nak ajar orang tu kan? Betul lah. Dulu memang, okay lah, pasal kita baru, saya pun dulu macam ada isu dengan MLM ni, pasal bila cakap je, diorang akan cakap macam scam ataupun harap lah benda tu and then switch off kan. So kalau macam misal kata kita message orang tu, lepas tu orang cakap is this MLM? Okay, mungkin tadi kan saya kasih tips kan. Tips dia ialah kita tanya dia balik dengan soalan. Okay, mungkin Eva kan boleh tanya, oh okay, kenapa dengan MLM? Ataupun apa awak faham tentang MLM? Kerana orang yang bertanya pasal MLM tu kadang-kadang dia tak sure. Dia cuma tanya Eva je, ini MLM ke? Lepas tu dia stop situ. So kita tanya dia balik, kenapa dengan MLM? Nanti kadang-kadang dia jawab apa tau? Oh tak ada apa-apa. So kalau let's say orang tu jawab, MLM kan haram kan? So ini akan beri peluang untuk kita explain dengan dorang, oh MLM tu apa sebenarnya. Okay. Saya nak share sedikit, sebenarnya kan New Skin ni dah move forward away from MLM sedikit. Dia dah jadi macam platform provider. Okay, what is platform provider? Platform provider is macam Facebook. Okay, Facebook is a platform provider. Okay, New Skin is a platform provider for all aspiring entrepreneurs, usahawan yang nak berjinak dengan perniagaan. Tapi dalam masa yang sama kita tak ada modal yang banyak, kita tak ada support, kita tak ada produk yang bagus. Tapi kita boleh gunakan New Skin sebagai supplier kita. Jadi kita boleh mulakan dengan modal yang sedikit saja. Okay. So tadi ada orang pun cakap, yes, yang ada orang pun cakap ni piramid ni semua kan. So kenapa ni bukan piramid? Kerana kita ada produk. So any business yang ada produk is legal. Second is also under case trust. So dalam di Singapura ni is under case trust lah. Okay, so dalam New Skin ni kita ada produk. So insyaAllah dia bukan piramid. So anything yang money game tu piramid. Okay, so kalau ada produk is not pyramid. MLM is just a marketing
Business ni ada macam-macam jenis business lah. So MLM is multi-level marketing. So cara kita market is actually multi-level je. And sebenarnya kat luar sana di kedai pun multi-level juga. Because mula-mula mesti ada supplier, mesti ada orang yang buat produk. Lepas tu daripada produk kena simpan kat warehouse. Daripada warehouse nak kena distribute pula. So siapa yang bayar? Kita consumer yang bayar. Adakah bisnes Nuskin ni dapat membantu atau mengubah kehidupan Cik Oji? Definitely lah. Macam tadi Cik Oja cakap kita dah 15 tahun. So kalau lah Nuskin, bisnes Nuskin ni tak mengubah kehidupan, I think Cik dah macam menjadi guru tu lah. 7 tahun je dah keluar. Okay. Because kenapa kita masih di sini? Kerana kita dapat dia punya nikmat dia lah sebagai seorang usahawan lah. So Cik rasa nikmat-nikmat dia macam boleh beribadah dengan aman damai. Okay. Boleh ada pilihan. Itu semua important. Ada masa. Okay, nak cakap masa ni jangan terpedaya ya. Bila Cik cakap ada masa, tak semestinya lah Cik ni mula-mula buat bisnes ni, Cik tak ada masa ya. Pasal kita kena work the business. Okay, pasal kita belum ada organisation, kita belum ada client. So, dan Cik masa tu bekerja. So, can you imagine pagi tu kita mengajar. Sebagai guru kat rumah pun kita masih buat kerja ya. Tapi Cik betul-betul pasal committed sangat dengan bersungguh-sungguh. So selepas setiap hari tau, setiap malam macam Cik Oja juga, lepas kerja kita akan buat appointment setiap malam. Dan Saturday Sunday kita akan buat appointment juga. And every time ada training, event, ada home party, ada spa, kita akan invite orang. Kita akan bawa orang. Kita tak akan bawa orang. Kita akan bawa orang. Pasal kita tahu dalam business ni is about people. So ni adalah satu nasihat juga which kita mesti bawa orang. Pasal kalau kita tak bawa orang, business ni macam mana kita nak share kan? And it's all about mindset. Mindset nak kena. So apa kelebihan apabila seseorang tu join business Nuskin ni? So kita buat bisnes kecantikan dan kesihatan, right? So pertama sekali kita mendapat benefit dia is kita akan dapat menjaga kecantikan kita dan juga dapat menjaga kesihatan kita. Okay, samalah macam apa orang cakap kan, kalau kita kerja di kedai minyak wangi, kita akan bau wangi. Tapi kalau kita kerja di pasar ikan, saya tak cakap tak menghina, tapi kalau kita masuk di pasar ikan, of course bila kita keluar kita akan bau ikan lah, bau hamis kan. So sama juga. So apa yang Cik dapat, macam bila Cik buat bisnes ni sikit ni, kadang-kadang ada orang cancel appointment, right? So apa Cik buat mula-mula, Cik akan spa lah muka Cik. Can you imagine kalau 10 orang cancel, 10 kali lah muka di spa. So makin cantik lah muka kita. Okay, so itu yang Cik suka lah dalam bisnes ni. Pasal Cik boleh lah buat bisnes lain. Mungkin Cik boleh buat bisnes transportation ke. Tapi definitely since kita fokus bukan pasal kesihatan, mungkin Cik tak akan jaga kesihatan Cik. So tu dia punya apa yang saya boleh dapat. Dengan lain satu, banyak orang cakap bisnes tak stable. Sebenarnya kalau kita cuma berniaga macam jual-jualan je memang tak. Bila kita ada sistem, bila kita ada organisation, dia akan menjadi stable. In fact dia akan expand. Bisnes ni dapat expand. Okay, so sebenarnya bekerja tu lagi tak stable kerana anytime. Okay, banyak orang cakap kenapa berhenti kerja sebagai guru? Guru kan a stable job, right? Tapi sekarang ni kalau anda tanya guru-guru sekarang, bukan dia memang stable pasal dia tak akan buang anda, tapi dia akan squeeze anda sampai anda dah tak boleh tahan dan anda akan cakap saya nak resign. Okay, so saya tak nak sampai situasi begitu. Jadi saya buat keputusan awal lagi yang saya nak buat sesuatu selain daripada bekerja lah. Okay, so insyaAllah akan ada stable income, in fact better. Lepas tu kita bisnes ni kita boleh beri pada kita punya next generation. Okay, let's say bila Cik dah tak ada di dunia ni kan, Cik boleh just pass my organisation kepada anak-anak Cik. Dan mereka akan continue dapat dia punya income every month. Apa macam nasihat ke untuk orang-orang yang nak start bisnes ni ataupun masih tengah berfikir? Okay. Nasihat satu, pertama sekali kita kena kenal diri kita sendiri. Kita kena tahu apa yang kita nak dalam kita punya kehidupan. Okay? Pasal bila kita tahu apa yang kita nak,
baru bila ada peluang datang di depan mata kita, kita akan grab peluang tu. So saya selalu gunakan this example lah kan. Okay, siapa tahu kereta Mercedes? Kereta Mercedes bagus kan? Bila cik kasih, let's say cik kasih Hidayah drive kereta Mercedes, mesti orang cakap, wah Hidayah kaya sih drive kereta Mercedes kan? Yes, Hidayah boleh gunakan kereta Mercedes tu bila dia tahu yang dia nak bawa diri dia di seluruh keliling Singapura ataupun Malaysia pun boleh lah. Okay, tapi bila cik cakap Hidayah, awak nak pergi Amerika, boleh tak dia gunakan kereta Mercedes dia yang bagus tu? Tak boleh. Tak boleh kan? Kerana dia kena tukar kenderaan. Okay, so kalau Hidayah tahu ke mana dia nak pergi, dia akan buang ataupun dia akan park dia punya Mercedes satu tempat dan tukar kenderaan. Masalah dia is kita tak tahu apa yang kita nak. So kita bekerja, tapi kita terlupa yang rupanya saya nak ke tempat lain. Tapi pekerjaan saya ni tak akan memberi saya destinasi yang saya nak. For example, cik nak time, senang je. Kalau kita bekerja kan, tanya diri sendiri, dalam 5 tahun akan datang, bila kita bekerja, adakah kita ada banyak lagi masa ataupun kurang masa? So kalau tak sure, tengok kita punya bos. Bos kita ada banyak time ke tak? Macam cik tengok je, cik punya principal, cik punya HOD ataupun head of department mereka semua makin lama di sekolah. Mereka tak ada masa di rumah. So bila cik tengok tu, cik cakap okay, cik tak nak this kind of lifestyle. Means in the future, cik tak nak cik punya kehidupan macam gini. So cik ubahlah. Okay? Dan bila kita dah tahu apa kita nak, kita mesti kuat tau. Kita mesti protect kita punya mind ni kerana banyak orang keliling kita, especially kita punya orang-orang yang kita sayangi, yang sayang kita akan cuba ganggu kita punya dream. Okay, kenapa? Bukan pasal mereka tak suka kita jahat, tapi mereka macam takut kita kecewa. Right, so imagine cik cakap dengan suami cik nak jadi millionaire, right? Mestilah dia cakap, nak jadi millionaire. You know what cik punya suami cakap? Tak ada orang yang dia kenal berjaya dalam MLM. So saya faham dia takut kalau cik buat bisnes ni, cik akan gagal juga, right? So dia sebenarnya kenapa ibu bapa kita ataupun suami kita ataupun isteri kita tak berikan kita peluang untuk nak buat bisnes ni, kerana mereka sayang kita. Mereka tak nak kita gagal. Jadi macam cik tahu yang okay, sekarang cik nak masa untuk keluarga. So cik harus gunakan platform Newskin ni, vehicle ataupun kenderaan Newskin ni untuk berjaya dalam bisnes Newskin. Kerana bila cik berjaya dalam bisnes Newskin, cik boleh ada masa. Okay, dan cik mesti protect ni kerana orang lain tak nampak itu. Cik yang nampak seorang ni. Jadi bila apa yang cik harus buat is cik harus tunjukkan kejayaan, dan bila dah dapat kejayaan, mereka akan support kita balik. Dan insya-Allah kita kena ada courage lah, maknanya kita mesti ada keberanian. Okay, ni kan tahun baru Cina kan, tahun harimau. So kena garang dengan kena protect lah kita punya dream. Lepas tu kita mesti committed. Kerana orang di luar sana mereka akan respect kita bila kita commit ataupun bersungguh-sungguh dengan kita punya apa yang kita nak buat. So kalau kita macam sekejap nak, sekejap tak nak, orang pun macam dia ni sekejap lagi dia berhentilah. So cik tak nak macam tu. Cik tak akan balik pada teaching. Kerana cik akan tunjukkan yang cik berjaya dalam bisnes. Okay, so tu adalah some tips lah. Itu saja saya ucapkan terima kasih kepada Cik Oji kerana memberi inspirasi ataupun semangatlah untuk pada yang berada di dalam ni. And then saya nak anda semua scan QR code ni untuk masuk ke dalam channel Telegram saya. So dekat Telegram tu saya akan update last business yang saya buat setiap biasa dekat channel tersebut lah. So saya harap anda semua dapat scan QR code ni untuk masuk ke dalam channel tersebut. Okay. Walaupun hari ni 1 bulan tahun baru Cina dan patutnya anda bercuti kan, tapi terpaksa meluangkan masa untuk join dalam kelas business and marketing ni. Okay. And then terima kasih dan selamat malam. Saya harap perkongsian ni mendapat manfaat daripada anda semua. Okay. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye bye.